Oh, suara tidak jelas ah. Suara tidak jelas. Tapi cikgu lain suara okey kah? Mungkin masalah lain. Suara tidak jelas. Jelas. Jelas ah. Okey, yang lain. Oh, okey. So, cikgu mungkin masalah lain. Kadang-kadang mungkin area tidak sama, dia ada masalah sikit lah. Okey, thank you. Okey, so selamat pagi kepada semua guru penasihat dan juga murid-murid di Facebook. So hari ini kita akan sambung dengan kursus pertolongan cemas yang ketiga. Okey, pada masa 2 hingga 4 petang, so kita perlu mulakan tepat pada masa sebab cikgu takut nanti tidak sempat lagi. Okey, cikgu takut nanti tidak sempat lagi untuk kita siapkan sukatan. So seperti yang dirancang, kita ada 3 topik nak di cover hari ini, iaitu kecederaan pada tulang, sendi dan otot, kecederaan kepala dan tulang belakang, spinal injury, kemudian kecederaan terbakar dan melecur. So bahagian-bahagian ini sebenarnya sangat penting. So mana-mana murid, kalau kamu ada buku pertolongan cemas ataupun buku panduan pertolongan cemas, itu memang sukatan ini ada pada buku anda. Okay, so walau bagaimanapun sebab guru yang berbeza, dengan idea yang berbeza, dengan cara yang berbeza, so mungkin hari ini cikgu akan membawa sesuatu yang berbeza lah untuk anda semua. Memang kita semua sudah belajar semua ini. So pada akhir khusus ini, so saya berharap semua orang kita dapat ilmu pengetahuan terhadap kecederaan pada tulang, sendi, otot, kecederaan tulang kepala dan juga tulang belakang serta terbakar dan melecur. Kemudian mengenali jenis-jenis patah tulang dan rawatannya dan membezakan antara kecederaan terkehel, terselir dan tersalah urat. So biasanya kita akan keliru antara terselir dengan tersalah urat. Kemudian memahami dengan lebih terperinci tanda dan rawatan untuk mangsa yang mengalami kecederaan kepala dan tulang belakang serta bahagian terbakar dan melecur. Sorry ya, spelling mistake, melecur. So, kita terus masuk kepada topik kecederaan tulang, sendi dan otot. So, daripada perkataan pertama tulang, kita sentuh kepada bahagian tulang terlebih dahulu. Okey, kita sentuh tulang dahulu. Kecederaan pada tulang biasanya kita namakan dia patah tulang. Okey, kita namakan dia patah tulang. So, apa itu patah tulang? Adalah satu kecederaan di mana tulang itu patah ataupun retak. Kalau tak retak, kita pun di bawah patah tulang. Okey, so ada gambar aja di tepi yang menunjukkan struktur. Okey, so kalau ikut sains KSSN Form 4 memang kita belajar semua benda ini. So, kita ada 206 ketuh tulang pada diri kita sendiri ya. Okey, kita ada 206. So, apakah punca patah tulang? Apakah punca menyebabkan kecederaan pada tulang? So, dia ada 3. Yang pertama dinamakan direct force. Bukan tekanan, pukulan langsung. Okey, masa perkaduhan pukulan langsung. So, pukulan tidak langsung. Kadang-kadang kita terhentak. Pukulan tidak langsung. So, kita hentakan pada tapak tangan tapi kita mungkin terkehel. Kita mungkin patah tulang pada collarbone kita. Tulang selangga kita. Okey, itu dinamakan indirect. Kemudian, kecutan otot. Disebabkan kecutan otot yang membawa kepada patah tulang. So, kita ada 3 punca patah tulang. Okey, 3 punca. Direct, indirect dengan muscle contraction. 3 punca patah tulang. Okey. Di bawah patah tulang lagi dia ada dibahagi kepada 2. Terbuka, tertutup. So ini senang sahaja untuk kita ingat. Kita ingat buka, tutup sahaja. Apa itu buka? Bukalah buka. Apa itu tutup? Itu tutup. Macam kita anggap pintu itu buka dan tutup. Okey, kalau masih tidak faham, tengok gambar aja, kamu memang akan faham. So, kaki sebelah ini dia adalah putus. Tulang dia sudah patah, terputus. Tapi dia tidak tercucuk keluar. So, dia patah, tertutup. Tepat? Kulit tutup. Yang sebelah sini, dia putus dan dia tercucuk keluar.
So ini adalah patah terbuka. So open and close fracture. Okay. So kalau open fracture terbuka, bayangkan tulang kita yang tercucuk keluar ni. So apa yang berlaku? Kulit terkoyak. Tulang terdedah kepada kumang. Kita akan nampak tulang ini. Tapi dia bukan tulang KFC. Dia adalah tulang kita sendiri. So dia boleh menyebabkan pendarahan luar yang serius. Kalau dia adalah patah tertutup, okay, kulit tidak koyak, kita tengok luar masih okey, kulit dia masih steady, dia tidak koyak. Pendarahan dalaman mungkin berlaku. Kalau dia tercucuk bahagian dalam, kemudian kalau pendarahan berlaku, dia menyebabkan kelihatan lebam. Okey, kelihatan lebam. So lebam itu disebabkan pendarahan dalaman. Lebam itu disebabkan pendarahan di bawah kulit. Okey. Dan walaupun kita tahu ada tertutup, kita ada tahu ada terbuka, so patah tulang dia bahagi lagi kepada 4 yang paling biasa kita jumpai. So yang pertama kita namakan dia patah rebung. Okey, patah rebung ataupun kamu boleh search dekat Google, dia namanya green stick fracture. Okey, di mana tulang retak tetapi tidak putus. Dia retak tapi dia masih lagi sambung di sebelah ujung. So dia tidak putus. Okey, tidak putus. Dia hanya retak. Cuba kamu bayangkan, kita nak patahkan ranting kayu. So kadang-kadang biasanya kita patahkan ranting kayu, yang atas itu dia sudah pecah. Tapi yang bawah itu dia masih bersambung. So biasanya ini kepada bayi dan kanak-kanak di mana tulang mereka lebih lembut, okay, masih lagi lembut dan dia tidak rapuh. Karena orang tua tidak ada chance untuk jenis ini. Orang tua kalau sekali jatuh dia memang putus terus. Okay, sebab tulang mereka lebih rapuh. So budak kecil dia masih lagi fresh. Semua aksesori dia masih lagi bagus. Okay. So ini di bawah ini di bawah X-ray. So dia macam ini ya. Sebenarnya ada retakan di sini ya. Ada garis kecil di sini. So inilah juga ada retakan kecil di sini. Dia tidak putus. Kamu tidak boleh kata, cikgu ini bukan patah sebab dia tidak patah habis. Ini pun kira patah tulang. Okay, ini pun kira patah tulang. So, kedua dan ketiga dinamakan patah tepung dan patah riuh. Dua-dua ini sebenarnya adalah sama, cuma berbeza, satunya keluar tidak keluar sahaja. So, patah tepu adalah patah tulang yang patah, putus, tetapi dia tidak tercucuk keluar. So, kamu tengok gambar di bawah X-ray, dia sudah putus. Dia sudah terlepas, tapi dia tidak tercucuk keluar kulit. So, begitu juga dengan ini. So, dia sudah patah, sudah putus, tapi dia tidak tercucuk keluar. Okey, manakala patah riuh sama dengan patah tepu, dia patah, dia putus, tapi dia tercucuk keluar. So, ini gambar sebenar tulang. Ini bukan sepihan, bukan benda asing. Ini tulang sendiri dia yang tercucuk keluar. Sebenarnya ada gambar yang lebih geli, cikgu tidak ambil. Cikgu ambil satu lah. Okey, so dalam X-ray dia macam ini. Dia sudah putus, lepas itu dia tercucuk keluar. Okey, tercucuk keluar. So ini dinamakan patah riuh. Ini dinamakan patah riuh. Okey, so kita ada apa? Patah rebung, patah tepu, patah riuh, satu lagi melarat. Complicated. So kalau kamu nampak complicated, nampak saya gariskan perkataan organ-organ bermaksud jenis patah tulang ini akan menyebabkan kecederaan pada organ. Kalau kamu tengok gambar X-ray ini, okey, tengok tulang rusuk yang patah ini, dia mungkin tercucuk ke paru. Dia mungkin tercucuk ke jantung. Okey, so melibatkan
organ-organ dalaman. Tengkorak kita terdiri daripada 5 kepingan tulang. Okey, kalau kita sentuh, kita pegang-pegang sendiri. So, kamu akan dapati tengkorak, okey, kepala kita. Dia bukan terdiri daripada ketolang-ketolang tulang. 不是一条一条的哈, tapi 5 kepingan tulang, 5片. Okey, 5片. Kalau kita pernah tengok tengkorak yang sebenar, mungkin kamu kata, cikgu ini lukisan cikgu lah, dia macam ini, bergaris-garis. So, kalau kita pernah pergi museum, kita pernah tengok tengkorak, dia memang macam ini. 5 kepingan. So, bila kepingan ini patah, pecah, dia tidak akan tercucuk keluar. Dia akan melengkung ke dalam. So, bila kamu pegang kepala kamu, kamu akan rasa tempat itu melengkung ke dalam. Okey, so kamu tekan dia, dia lembut. Itulah otak kamu. Okey, itu adalah otak kamu. So, jangan macam seronok, tekan dia lembut-lembut boleh tekan. Okey, kalau kamu ada bayi kecil di rumah, bayi yang baru dilahirkan sebulan, 2 bulan, kalau yang sebagai mak, sebagai ayah tu, kamu cuba pegang kepala anak kamu tu. Dia belum lagi bersambung. Setengah tu masih ada ruangan lagi, belum bersambung. Okey, bukan kata mak ini tidak sambung, tidak buatkan anak dia sempurna, no. Okey, ini Tuhan yang cipta. Okey, so dia sengaja semasa kelahiran, tulang ini dia boleh adjust supaya dia boleh keluar daripada rahim ibu. Okey, so bila dia sudah lahir, dia sudah matang, nanti dia akan mengeras, dia akan fix di situ. Sekarang mungkin dia masih lembut lagi. Okey, so siapa yang ada anak kecil, so kamu akan tahu lah. Okey, kita ada 4 jenis, rebung, tepu, riuk, melarat. Okey, melarat yang ada kena mengenal dengan organ dalaman. Yang 3 tu tadi saya tidak sebut organ dalaman. Okey, hanya melarat, patah tulang melarat melibatkan organ-organ dalaman. Kemudian patah tepu dengan patah riuk adalah sama, di mana adalah tulang patah, putus, satu tidak tercucuk, satu tercucuk keluar. Itu saja beza dia. Okey. Tanda dan gejala patah tulang. Biasanya memang keluar dalam pemeriksaan objektif ke, dalam oral practical ke, dia memang akan tanya. So, ingat sakit itu jangan kita skip. Tidak ada satu kecederaan tidak sakit. Semua memang sakit. So, kita sebut sakit sahaja. Tidak ada orang patah tangan dia tidak sakit. Okay? Dia mesti sakit. Dia lebam. Kenapa lebam tadi kata? Sebab pendarahan di bawah kulit kalau dia tidak tercucuk keluar. Dia bengkat. Okey, kenapa bengkat? Sebab kecederaan otot, kecederaan sendi dan sebagainya di persekitaran. Kulit di tepi itu, otot di tepi itu cedera. So itulah dia bengkat. Kenapa kedudukan dia aneh? Satu, disebabkan dia patah, dia mengubah tempat. Okey. Kedua, mungkin disebabkan dia bengkat. Ketiga, mungkin disebabkan dia sudah terkeluar dari tempat asal dia. Itulah kita nampak dia tidak betul. Kamu sekarang kalau yang cikgu yang di depan skrin, kalau kamu tengok saya okey. Tapi kalau ada sesuatu berlaku pada badan saya, pada bahu saya, kamu akan tengok pelik betul cikgu Tang hari ini tidak dapat duduk dengan stable. Sensitif. Maksudnya bila sentuh, dia sensitif, dia sakit. Okey? Tidak dapat bergerak. Okey, tidak dapat bergerak dan ada bunyi. Okey, ada bunyi. So bila tulang itu sudah putus, bila gerak tu mungkin kita terdengar bunyi terkesir. Dan dia akan kepas. Kepas maksudnya tidak ada rasa lah. Okey, tidak ada rasa. So tanda dan gejala patah tulang. Nampak dia banyak. 2, 4, 6, 8. Ada 8. Tapi secara logik, kalau soalan ini keluar dalam oral practical, secara logik pemeriksa tanya, apakah tanda untuk patah tulang?
Secara logik kita fikir, adakah dia sakit? Adakah dia bengkak? Adakah dia boleh bergerak dan sebagainya? So, untuk murid yang pernah mengalami patah tulang, senang kamu ingat sebab kamu pernah experience. Kamu imbas kembali masa kejadian hari itu. Kamu akan ingat. So, yang tidak pernah patah tulang, okay, selamat. So, pun apa? Secara logik kita fikir. Apakah tanda dan gejala patah tulang? Okay. Sakit, lebam, bengkak. Kedudukan aneh. Daripada pandangan awal, kamu tengok saya, bahu saya sudah bengkok, bermaksud sesuatu berlaku pada bahu saya. Kalau kamu tengok jari saya sudah bengkok, bermaksud sesuatu berlaku pada jari saya. Dan tidak boleh bergerak. So, dalam kursus 1, Cikgu Ting dia sudah ajar kita macam mana kita boleh memeriksa. Okay, memeriksa orang yang sedar diri. So, apa dah buat? Kita suruh dia bergerak. Suruh dia angkat tangan, suruh dia gerakkan jari. So, kalau dia tidak dapat bergerak, itu adalah tanda patah tulang. Nah, kita ada satu persoalan. Lepas ini kita akan pergi tengok krem pun sakit. Kita akan tengok terkehel pun sakit. Kita tengok terselir pun sakit. Kita tengok semua kecederaan pun sakit. So, macam mana? Macam mana kita tahu dia patah tulang? Yang paling penting dia tidak dapat bergerak. Okay, yang paling penting dia tidak dapat bergerak. So, itu adalah tanda utama tidak dapat bergerak. Kalau kita syaki, katakan, cikgu saya syaki dia patah tulang lah. Tapi saya tidak nampak. Tidak nampak sama ada tulang itu ada lari atau tidak. Kalau kita syaki, kalau kita tanya dia ada gejala sebegini, kita anggap itu adalah patah tulang. Ingat bila kita memberi rawatan, kalau kita syaki itu adalah kecederaan patah tulang, kita buatlah seperti patah tulang. Jangan ambil risiko, pandai-pandai, bukan nih, kamu baru jatuh, memang sakit, bukan patah tulang, boleh terus suruh dia jalan kan, suruh atur kan, tidak boleh. Kita syaki, kita buat dia seperti patah tulang. Okey, rawatan. Untuk patah tulang tertutup, putus, patah, tapi tidak cucuk keluar, larang gerakan bahagian tulang yang patah. Ingat perkataan ini, larang gerak. Jangan bergerak. Bermaksud, kalau dalam peperiksaan oral praktikal, dalam masa praktikal, dia tanya, apa yang perlu kamu buat? Kamu kata, jangan bergerak, sudah dapat 2 markah. Tidak buat apa-apa lagi. Kamu hanya kata, saya suruh dia jangan bergerak, sudah dapat 2 markah. So, patah tulang paling penting adalah larang gerak. Jangan bergerak. Bahagian yang patah. Okey? Sokong bahagian yang patah dengan menggunakan tangan sebelah. Bermaksud kalau tangan kiri sakit, kanan boleh sokong. Kalau kaki patah, tangan boleh sokong dan sebagainya. Sehingga bila? Sehingga bahagian itu diikat. Bermaksud kita jangan hanging. Jangan suruh dia tertinggal sahaja. Kita sudah tahu tangan dia patah, kita suruh dia sokong dulu. Kenapa perlu sokong dulu? Sebab kita perlu pergi ambil kain ando dan sebagainya. Okey, kemudian kita sokongan yang lebih baik, kita ikat dengan anggota yang tidak cedera. Kita boleh ikat dengan tuak ataupun kita sebut dia spling. Larang gerak, jangan gerak. Okey, lepas itu kita suruh dia sokong. Baru kita cuba ikat dengan apa? Dengan tuak. Lepas ikat, jangan tinggalkan dia, belum habis cerita. Kita selimutkan mangsa untuk elakkan renjatan. So, masih ingat? Dalam kursus 2 saya ajar, apakah rawatan untuk renjatan? Senang sahaja. Baringkan mangsa, tinggikan kaki, longgarkan pakaian, selimutkan mangsa. Dan yang paling penting, kita berikan kata-kata semangat untuk tenangkan mangsa. Okey? Dalam ujian oral praktikal, kalau kita katakan kita rawat untuk renjatan, kamu dapat 2 markah. Belum buat apa-apa lagi, sudah dapat 2 markah.
Larang gerak, sudah dapat 2 markah. Sudah 4 markah. Tidak kisah soalan apa yang keluar, asalkan patah tulang, kita mesti kata larang gerak, kita mesti kata rawat seperti untuk ranjatan ataupun kamu kata selimutkan manzar, sudah dapat 2 markah. Akhir sekali, hantar manzar ke hospital, dapat 2 markah lagi, sudah 6 markah. Belum belajar apa-apa, belum apa-apa, belum buat lagi cikgu, sudah dapat 6 markah. So sebenarnya dia ada banyak yang boleh membantu kita untuk mendapatkan markah. Okey, untuk mendapatkan markah. So ini yang asas. So hari ini cikgu bukan nak cuma kebetulan ada kena mengenal dengan ujian. Okey, so cikgu sentuh sedikit. So hari ini kita bukan ke bahagian itu. So cikgu tidak mau bagi banyak masa. Okey, larang gerak, sokong, ikat, selimutkan mangsa, hantar mangsa ke hospital. Itu paling asas. Kita tidak ada masa untuk buat ikat-ikat. Nanti cikgu tunjuk gambar sahaja. Okey, sebab cikgu tidak ada video bahagian ikat-ikat ini. Okey, untuk yang terbuka, tadi tertutup, sekarang terbuka, tercucuk keluar. Sama juga. Pertama, larang gerak, jangan bergerak. Kedua, tetapkan. Juga sama. Tadi tetapkan dengan tangan ada anggota yang tidak cedera. Okey, so sekarang sebab dia terbuka, dia tercucuk keluar. So kita kena tutup dengan bebak yang bersih. Apa itu bebak? Kain yang bersih, kain. Okey, ataupun kita guna kain kasar. Kain yang biasa kita letak untuk luka. Okey, tutup dengan bebak yang bersih. Sebab dia terbuka bermaksud ada luka di situ. Kita beri tekanan langsung untuk menghentikan pendarahan. So, macam mana tekanan langsung? Kamu bayangkan ada benda yang tercucuk keluar. So, sini berdarah. So, kamu letakkan kain. So, kamu kena pijit di tepi untuk hentikan pendarahan. Tidak dapat terus pegang macam ni. Oh, sebab dia ada benda asing di sini, ada tulang terkeluar di sini. So, kita kena pijit di kedua-dua tepi. Kita rapatkan daging dia sahaja. Hentikan pendarahan. Tetapkan bebak. Macam mana kita nak tetap? Okey. So, kita gunakan kelang cincin. Okey, untuk tulang yang tercucuk keluar. So, dalam kes ini kita kena ada kelang cincin. So, letak. Macam mana kalau tidak ada? Tidak ada, buat satu. Macam mana tidak ada kain? Tidak ada kain, kita boleh guna pembalut bergulung. Kita boleh guna 2 biji pembalut bergulung, kita boleh letak di tepi dia, kiri dan kanan. Untuk memegang benda asing, untuk memegang tulang itu. Baru kita balut. Okey. So, letakkan dia dengan pembalut bergulung yang sesuai. So, nanti kita akan lihat. Dia ada 1 inci, 2 inci, 3 inci, 4 inci. So, ini adalah 4 inci. Okey, 10 cm. Ini adalah 2 inci, separuh dari dia. 2 biji baru 4 inci. Kalau 3 inci, bayangkan ini tambah 1 lagi. Kalau 1 inci, bermaksud setengah daripada ini. Okey. So, lepas itu ikat dengan menggunakan tuak. Kamu hentikan pendarahan dulu, baru kita buat ikatan patah tulang. Kemudian, selimutkan mangsa, dapatkan bantuan doktor dengan segera. Okay? Now, kita buat sokongan dengan menggunakan cara berikut. Kita ada 3 jenis tuak. Cikgu terlupa bawa benda ni. Satu adalah tuak anatomi. Anatomi spling. Di mana kita menggunakan anggota badan yang tidak cedera. Seperti kaki dan jari. So, paling senang. Kalau kita main bola, katakan bola keranjang. Okay, kalau sesuatu berlaku pada jari kita, jari tengah katakan. Okay, jari tengah, tangan kanan. So, apa yang boleh kita buat? Kita ikatkan jari tengah itu dengan jari telunjuk.
Ikat dengan apa? Bukan dengan tali getah, ikat dengan plaster. Okey, bukan dengan selotip dengan plaster. So, ini maksudnya anatomic sling. Kalau kaki kiri saya patah, saya tidak ada bawa kayu macam sekarang. Saya tidak ada kayu dalam bilik ini. So, apa nak buat? So, saya akan gunakan kaki kanan sebagai sokongan. Okey, kaki kanan sebagai sokongan. Tuak lembut, soft sling, selimut, tuala, pantal. So, ini untuk mana? Katakan patah tulang rusuk. Tidak mungkin kita letakkan papan di sini, patah tulang rusuk. No. Kita letak satu plywood di sini. Tidak boleh. Seperti keras tu, nanti dia lagi sakit. So, kita kena letak sesuatu yang lembut. Kita boleh guna pantal ke, kita boleh gunakan selimut ke, ataupun guna tuala. Ikut saiz. Okey, ikut saiz. Kalau dia terseliuh di bahagian pergelangan kaki, kita pun sama. Kita boleh guna selimut atau tuala. Kemudian, tuak keras, rigid. Ini paling biasa. Okey, ini paling biasa. Sekolah biasa kita memang ada, kita gunakan plywood. Lepas itu, kita lilitkan dengan menggunakan pembalut bergulung. Supaya dia nampak lebih kemas, lebih cantik. Tidak ada tujuan lain, itu sahaja. So, cikgu tidak bawa plywood tu. So, kalau tidak ada macam mana? Gunakan majalah ke, guna surat khabar ke dan sebagainya. Kabut pun boleh, seperti siang. So, kalau ada buku pun boleh kamu lipat dia. Tapi ada syarat dia. Okey? Kamu boleh lipat dia. So, syarat di bawah katakan dia mesti cukup keras. Kalau kita guna surat khabar, kita guna majalah, kita guna kabut, jangan guna sehelai. Jangan guna dua keping. So, dia mesti cukup keras. Cukup lebar, cukup panjang, ataupun kita lapihkan dia dengan secukupnya. Okey? So, kita buat ikatan di atas tuak. Okey? Ejaan satu lagi P hilang. Ikat pada kayu tuak itu. Kalau memang tidak ada payung, tapi cikgu sendiri, cikgu tidak kalahkan gunakan payung. Sebab payung kenapa tidak guna? Sebab dia terlalu kecil. Terlalu kecil dia dan kadang-kadang dia boleh bergerak. Dia akan menambahkan sakit. Kecuali memang tidak ada pilihan, itulah masanya kita gunakan dia. Kalau ada pilihan, jangan guna payung. So ingat lembut, keras, anatomik. Pernah keluar ujian ni? Ujian benar tanya. So pastikan kita tahu apa itu tuak keras, rigid. Apa itu tuak lembut, apa itu tuak anatomik juga. Ingat. Jangan gerakkan mangsa sehingga dituakkan. Dituakkan maksudnya kita ikat dia dengan sempurna. Melainkan bahaya. Kalau bahaya itu lain cerita. Katakan bilik ini sudah mau runtuh. Katakan bilik ini penuh dengan asap. Kita perlu alihkan mangsa dulu. Itu lain cerita. Melainkan bahaya, kita kena tarikkan dia keluar. Dengan cara yang betul. Kedua, jangan benarkan mangsa makan atau minum. Jangan benarkan dia makan atau minum. So, sama seperti renjatan hari itu. Sebab kita tidak tahu bila dia sampai hospital, dia ada buat apa-apa test ke ataupun dia ada buat operation ke. So, kalau kita bagi dia minum, kita bagi dia makan, nanti reading itu tidak tepat. Tidak dapat. Jangan cuba letakkan bahagian patah kembali ke keadaan asal. Jangan kata, oh semalam kebetulan Budi ada buat. Saya tahu tu, biar saya coba. Tidak ada main coba-coba. Don't try this at home. So sekali kena, hantar sahaja pergi hospital. Jangan susah-susah. So kita jangan letak balik. Tangan kamu sudah berupa-rupa. Saya tolong kamu pasang balik. No, kita tidak main pasang-pasang. Ingat murid, kita jangan letak balik bahagian yang patah ke keadaan asal. Ingat.
Nah, ini setakat cikgu nak tunjuk sahaja. Okay, so ini patah tulang. Okay, so ini dinamakan pembalut lebar. Okay, ini dinamakan pembalut lebar. Bermaksud kita kena buka kain pembalut kita besar-besar. Tidak mahu yang tirus, dia masih besar. Ini baru namanya pembalut lebar. So, tujuan dia untuk memberi sokongan supaya tangan ini tidak bergerak. Sama juga dengan nombor 2 ini, supaya tangan dia tidak bergerak. Okay. So, ingat sebab ini adalah andor besar. So, andor besar ikat di sebelah yang sakit. 3 jari keluar. Tangan dia sikit ke atas ataupun lurus. Ini adalah andor segitiga. So, dia ikat di sebelah pertentangan yang tidak sakit. Kemudian jari dia semua dibalut. Okay, jari dia semua dibalut. So, kita letakkan selimut dulu. Letakkan selimut. Gunakan pembalut lebar untuk letakkan selimut. Baru kita kantong tangan. Okay. So, alasan kenapa kita perlu ikat tangan supaya bila tangan bergerak, dia akan tersentuh tulang rusuk kita, sakit. So, apa yang boleh kita buat? Kita ikatkan dia supaya dia tidak bergerak. Okay. So, gambar ini adalah kalau mangsa kebetulan dia tidur. Kebetulan dia baring. Katakan dia tidak sedar tidur. So, kita ikatlah sebegini. Okay, tidak semestinya kita bengkokkan tangan dia untuk ikat sebegini. Tengok mana satu lebih sesuai. Kita nak mengurangkan kesakitan mangsa. Okay, so ini adalah untuk collarbone. Okay, collarbone di sini. Seterusnya patah tulang rahang bawah, jaw fracture. So, ada kalanya dia macam terkehel. Okay. Sebab jaw kita, dia ada sendi di sini. Dia macam terkehel. Kadang-kadang dia boleh pasang balik. Mak saya pernah mengalami ini. Okay. Dia pernah mengalami ini. So, terlalu biasa sehingga tak perlu operation. Doktor dia terus pasang sahaja. Dia cari angle dia terus pasang balik. Tapi memang sangat sakit lah. Sebab terpaksa dia atur, dia susun dan sebagainya. Okay. So, kalau kita nak ikat ini okay, kita nak ikat ini. In Mandarin we call 包白兔okay, 包白兔. So, jangan lebar sangat Ini jangan lebar sangat. Dia di bawah. Dia mesti satu panjang, satu pendek Sebelah panjang, sebelah pendek. Dia tidak boleh sama panjang. Dia bukan ikat kotak. Bukan ikat kotak ke apa-apa. Dia tidak boleh sama panjang. Dia mesti sebelah panjang, sebelah pendek. Okay. Kemudian syarat dia jangan tutup telinga. Jangan tutup telinga. Kita fokus jaw sahaja. So, yang ini dia mesti di bawah jaw. Kalau kamu ada beban tambahan, kamu boleh letak dulu. Okay, letak kain dulu. So, syarat dia telinga jangan masuk. Dan dia sebenarnya dia pusing di tepi telinga. Okay, sebenarnya dia pusing di tepi telinga. Tengok. Kedua-dua belah telinga jangan masuk Ini tidak boleh terlalu tinggi Tidak boleh tinggi, tidak boleh rendah. Sebenarnya dia di depan sahaja bulu kening. Kemudian dia akan ikat di sebelah sini. So ini perlu melalui praktikal. Bermaksud kamu perlu adjust
supaya dua-dua dia cukup. Jangan satu terlampau panjang, satu terlampau pendek. Dan biasanya kalau budak buat balutang ini dia pandai jatuh ke depan. Okey, yang ini dia pandai jatuh ke depan. So, ini semua perlukan praktis. Kamu perlu ulang sehingga dia ada satu clue saja sebenarnya. Masa pusing ini dia ada satu clue saja. Sebab kalau kamu terbalik, dia memang longgar tu. Dia memang ada satu clue saja. 你找到那个点就是那一个地方的 ，OK？ So kamu perlu practice, kamu perlu terus buat dan sebagainya. OK? So jangan depan sangat. Kalau depan sangat memang dia jatuh. Dia mesti ambil belakang sikit. 它有一个点哈，dia memang ada satu titik itu. Tempat yang letak supaya dia tidak ke hadapan. OK? Supaya dia tidak ke hadapan. So harap kalau kita ada peluang untuk bersemuka, kita boleh belajar balik. Okey, kita boleh belajar balik. Kemudian patah tulang lengan bawah. Okey, lengan bawah. Ini dua gambar tidak sama. Sebab ini tangan kanan, ini tangan kiri. Okey. So, kita uruskan patah tulang dulu. So, yang penting kita larang gerak. Tulang yang patah, larang gerak. Kita jumpa budak ini, kita suruh dia jangan bergerak. Okey, lepas itu suruh dia sokong. Baru kita pergi cari papan, cari kain dan sebagainya. So, kalau ada dua helai kain, kita buat dua ikatan. Kalau hanya ada sehelai kain, kita pun jadilah boleh ikat. Kita ikat angka 8. Okey, kita ikat angka 8. So, kita naikkan kain di sini, kita silangkan di sini, pusing ke belakang, kita ikat. So, ingat tadi ya, ikatan buat di atas kayu itu, di atas kuat. Ikatan dibuat di atas kuat. So, bermaksud jangan kamu ikat di atas tangan dia, sakit. So, lepas siap ikatan ini, kita perlu ando. Kita perlu ando. Nah, kita belajar dua ando. Ando besar, ando segitiga. Kenapa kita pakai ando besar? Dalam kes ini, tidak ada pilihan kata dua-duanya boleh. Tidak boleh. Satu sahaja, iaitu ando besar sahaja. Secara logik, tangan kamu diikat sebegini. Kalau kamu nak balu ando segitiga, tangan kamu kena dibawa ke paras bahu. Memang sangat sakit. Sebab bahagian yang putus ini akan ke bawah. So, satu cara sahaja iaitu guna ando besar. Dan biasanya ando besar kita buat sebegini supaya keluar 3 jari. Tapi di sini kalau ando besar kita buat sebegini, tulang yang patah itu dia masih ke bawah. Disebabkan tarikan graviti. 它会垂下去哦. Masih sakit. So, apa nak buat? Kita terpaksa luruskan lengan dia. So, untuk patah tulang lengan bawah, dia lurus ini ya. Dia lurus sebegini. Okey, supaya papang di bawah. Sokong betul-betul di bawah. Habis ikat, dia masih siku, dia masih boleh bergerak. Kita tambahkan dengan satu pembalut lebar. Tapi ini ikut keadaan. Kadang-kadang kita tidak ada sebegitu banyak pembalut. Tidak ada tuala dan sebagainya. Kita guna seberapa yang ada, cuba buat. Okay. Kemudian patah tulang lengan atas. Lengan atas, ini dua-dua boleh. Ini ando besar, dia buat seperti ando besar boleh. Dia buat seperti ando segitiga boleh. Kenapa? Sebab yang terkena adalah di sebelah sini. Bahagian sini yang cedera. So, dia kena uruskan bahagian sini. Bahagian ini okey. Kamu nak naik ke, tidak mau naik ke, terpulang. Selepas itu, kita mesti ada pembalut lebar. Kalau cukup, kita pakai 2. Tidak cukup, pakai 1 pun bolehlah. Supaya tangan dia tidak terkeluar. Okay. Ini untuk siku. Siku yang patah,
kalau kebetulan tangan dia lurus, kita jangan bengkokkan dia. Ingat tadi ya, kita jangan letakkan dia balik ke kedudukan asal dia. So, siku yang sudah lurus, jangan dibengkok. Siku yang sudah bengkok, jangan dilurus. So, ikut keadaan. Kalau siku dia bengkok, kita balutlah secara bengkok. Kalau dia lurus, kita balutlah secara lurus. So, apa yang dibuat di sini sebenarnya dia letak papan, kemudian dia ikat sahaja. Okey, letak papan dan ikat sahaja. Kemudian patah tulang betis. Okey, xiao tui ha, patah tulang betis. Kemudian patah tulang lutut. Okey, ini gambar ada sedikit kesilapan. Cikgu-cikgu fokus kepada ini. Murid-murid juga fokus kepada ini ya. Ini sangat penting. Okey. So itu adalah ikatan pertama. Ikatan pertama. Di pergelangan kaki. Kita katakan ikatan angka 8. 我们讲八字形. Sebab dia macam huruf 8. Dia bersilang kemudian dia ikat. So, masa peperiksaan sahaja. Masa pertandingan sahaja mungkin kita perlu ingat urutan. Kalau dalam kecemasan, mana ada masa kita nak ingat? Mana satu ikat dulu? Ikat sahaja, on sahaja. Dalam kecemasan, semua on sahaja. Okey? Dalam kecemasan, mana ada papan cikgu? So, mana saya nak ikat? Sebab tadi kata ikatan dibuat di atas tuap. Sekarang saya tidak ada tuap. Tidak ada kayu tu, tidak ada plywood. Mana saya nak ikat? So, apa maksudnya dia ikat di sebelah kanan? Tengok ikatan knot dia semua di sebelah kanan. So, kalau orang ini hantar ke hospital, doktor jururawat tengok, dia tahu sebelah kiri yang patah. Kenapa sebelah kiri yang patah? Sebab ikatan dibuat di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan yang patah, ikatan akan dibuat di sebelah kiri. Kalau kedua-dua patah, macam mana? Kalau kedua-dua patah, ikatan dibuat di tengah-tengah. So, itu petunjuk dia. Sampai hospital, mereka akan tahu sebelah mana yang cedera. Ini bukan main-main, bukan ikat sebarangan. Walaupun cikgu kata tak perlu ikut nombor. Tapi pun jangan ikat sesuka hati. Dia ada rasional dia. Okey, dia ada rasional dia. So, apa itu betis? Betis itu adalah tibia fibula. Xiao tui ha. Tibia fibula. So, ikatan pertama mesti di pergelangan kaki. Sebab selepas ikat, kedua-dua kaki ini tidak dapat bergerak. Ikatan kedua akan dibuat di atas lutut. Tahu mana lutut? Cuba kamu pegang lutut kamu sendiri. Sikat. Sebab itu adalah bahagian sendi, bahagian pergelangan. So, dia kena ikat dulu. 因为那个是关节的地方。要先绑起来。Ikatan ketiga adalah di bahagian paha, 大腿。So, berapa sudah? 3. 1, pergelangan kaki tidak ada masalah. 2, di lutut tidak ada masalah. 3, di paha, 大腿。Kemudian 4 dan 5, ini sepatutnya 4 dan 5. 1 di sebelah bawah, tempat yang cedera. 1 di sebelah atas, tempat yang cedera. 它在断掉的下面跟断掉的上面再打2个结。So, bila orang ini hantar ke hospital, dia tahu mangsa ini patah sebelah sini. Kenapa? Sebab ada 3 ikatan asas, 2 tambahan di bawah. Okey, mungkin kamu akan tanya, Cikgu Tan, kalau dia paha macam mana? Kalau kau tak怎么办呢? Kalau di paha masih sama, ikatan 1, ikatan 2.
ikatan 3 ini dia akan pergi kepada pinggang. 这条就要绑上一点，绑在它腰那一边。Ikatan 4 dan 5 adalah sama. Satu di bawah, satu di atas bahagian yang patah. So, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Macam mana untuk yang lutut? Okey, dia ada pergelangan, mesti ada. Pergelangan mesti ada 1. Pergelangan kaki mesti ada 1. Sekarang, disebabkan dia lutut pecah. Tidak boleh ikat lagi. Oh, tidak boleh ikat. Jangan ikat. Kalau ikat dia sangat sakit. So, patah tulang lutut sekurang-kurangnya kita ikat 4. Okey, sekurang-kurangnya ikat 4. 3 sebenarnya pun cukup. Ini mesti 1 di bahagian paha, 1 di bawah, 1 di atas. Inilah maksudnya 1 di bawah, 1 di atas. Nah, murid-murid, untuk patah tulang sebab dia sangat sakit. So, kita mesti letakkan kain. Okay, kalau ada kain pembalut segitiga yang ekstra kita letak di sini. Mengurangkan keseran. Kita letakkan di bawah tempat yang patah. Kita nak memberi sokongan. Okey, memberi sokongan. So, cikgu harap jelas Okey, so dia ikat sebelah kanan, sebelah kiri cedera. Kalau dia ikut sebelah kiri, kanan cedera. Kalau ikut ikat di tengah-tengah, kedua-dua cedera. Kalau ada papan, dia boleh ikat pada papan. Okey? So, dia masih cukup panjang. Kalau kita letak papan kena letak sini, di tengah-tengah. Kena cukup panjang. Papan luar ni pun kena cukup panjang. Jangan alang-alang. Kalau alang-alang, bagus jangan letak. Katakan papan ini hanya cukup panjang sampai sini saja, sampai lutut saja. Tidak boleh. Jangan letak sini sahaja. Salah. Dia mesti lurus. Tengok dalam gambar aja, dia mesti lurus sampai ke punggung. Okey, ingat peraturan tadi cukup lebar, cukup panjang, cukup keras. So, ini bahagian paha. Okey, ini bahagian paha. Ini sebenarnya pun boleh sehingga bahagian spina. Spina pun boleh buat macam ini. So, pergelangan kaki mesti. Lutut mesti. Okey, pinggang mesti. Dada mesti. So, sudah 4. 3 ini untuk apa? Untuk perantaraan. Di antara pergelangan kaki dengan lutut, ikat 1. Di antara lutut dengan paha, ikat 1. Okey, di antara paha dengan dada, ikat 1. So, dia akan jadi 7. So, kita sudah siap bahagian patah tulang dulu. Okey, kita siap patah tulang. So, nanti kita akan tengok untuk yang kecederaan pada tulang belakang lagi. Okey. So, kita pergi kepada sendi otot. Okey, kecederaan pada sendi otot. Tulang rangka sudah lihat. So, pertama adalah terkehel. Okey, terkehel. Tisu lembut. Kalau kamu masih ingat dalam kursus minggu lepas saya ada sebut tentang tisu lembut. Tapi tulang ini adalah tisu keras. Okey, sendi itulah yang lembut. Tulang terkeluar dari sendi, dari kedudukan asal. Sama ada terkeluar langsung ataupun sebahagian sahaja. So, kalau kita tengok gambar raja ini, tengok nombor-nombor ini, yang nombor 6 ini, dia tercapu keluar. Okay, nombor 6 ini tercapu keluar. So, ini terkeluar sedikit. So, ini yang normal, ini yang dislocate. Terkehel. Okay. So, rasanya kalau jari kamu jadi sebegini, adakah sakit? Mesti sakit. Adakah dia boleh bergerak? Memang tidak boleh bergerak. Adakah dia akan jadi bengkak? Memang akan jadi bengkak. Okay, so
Ini perlu hafal? Sebenarnya tidak perlu hafal. Kita secara logik, kita tahu apakah tanda dia nanti. Okay, puncak. Saya kuat yang mengelihatkan dulang kepada kedudukan luar biasa. Masa main bola kadang-kadang. Okay, boleh menyebabkan kekeh. So, tanda sakit. Sendi berupa-rupa. Bertambah sakit bila bergerak, kemudian dia mungkin kepas. Okey, dia mungkin kepas. Dan tidak ada perasaan. Kepas maksudnya tidak ada perasaan. So, panduan dia kita guna ando segitiga, kemudian pembalut lebar. Ando segitiga dan pembalut lebar. Kedua, kita pergi kepada terseliuk. Ini paling biasa. Wanita yang suka pakai kasut kemih tinggi, inilah ada peluang dia untuk dapat terseliuk. Yang namanya spring. Bukan saja wanita, lelaki. Walaupun kita tidak pakai kasut kemih tinggi, kita pun ada pernah terseliuk. Okay, masa kita berlari dan sebagainya. Okay, ini sangat common. So, apa yang berlaku? So, yang tadi itu tulang terkeluar dari sendi ya, itu kata kunci dia. Ini ligamen tendon terkoyak. Ligamen dan tendon terkoyak. So, tisu-tisu inilah yang terkoyak. So, dia ada 3 degree ya. Ada 3 degree. 3 peringkat. Grade 1, grade 2, grade 3. Grade 1 biasalah masih boleh berjalan, sikit sakit. Grade 2 sederhana, grade 3 memang dia sudah putus dan sebagainya. Okay, so kita tengok video. Ada sprain ankle. Harap bunyi dia okey ya. Up on half a minute to play. Jokic bounce. So look at Lonzo Ball might have turned an ankle. Lonzo Ball turned an ankle underneath Jokic. Tengok kaki dia. Kaki dia masa dia landing ya. Kamu perhatikan kaki dia masa landing. Ini semua yang tendang sprain ankle. Tengok kaki dia, kamu tengok kaki dia. Kamu tengok kaki dia. That third quarter was just a great thing by LeBron James. LeBron James had 6 assists, and I will give him credit. He's been strong today. Tengok kaki dia. Now, unfortunately, tengok kaki dia. that today could be a flagrant. In the old days, that would just be a hard foul. The guy's going for the block. He's going to go for the block. Unfortunately, he's coming over the shoulder, and he gets the guy. Schroeder, nifty crossover. Oh no. Oh no. Dennis Schroeder is in pain, grabbing at his left leg. Tengok kaki dia. There it is. That's a good one too. When I say good, I mean bad. Wow. That is a big turn of that left ankle for
Dennis Schroeder, right on the left foot of Levert. On the post-game live, Monty and Coletta, St. Greg. One more hits the three. Use your time. Let him foul you. Let's watch. You heard it closing out on Etuan Moore. Ke kaki dia. Oh, me. I've seen that before, but it's been years. For an open three. And a long rebound. Porzingis saves it right to Winslow. And Porzingis is down, holding his ankle. Winslow misses in deep, and the loose ball comes to Courtney Porzingis. Still down. Night may have ended quickly. Oh, that ankle really rolled, and Winslow was right there. We'll be right back. Okay, so ankle sprain Okay. So memang banyak keadaan yang akan menyebabkan ankle sprain tu. So ligamen tendon boleh terkoyak. Tanda sakit. Memang sakit. Okay. Bertambah sakit bila bergerak, pergerakan terhad. So biasanya orang yang terselia, kita akan suruh dia gerak kiri, gerak kanan, kadang-kadang dia tidak dapat. So rawatan dia, kalau kamu masih ingat, dalam kursus 2 kita ada RICE. Okay, nasi itu. R-I-C-E. R for race. I for ice. Okay. Kemudian kita ada compress, kemudian kita ada eliminate. So inilah 4 gambar yang tunjukkan RICE itu. R-I-C-E. So kita rehatkan bahagian cedera. Berikan tuaman sejuk 10 hingga 20 minit, baru kita balut, kemudian kita tinggikan anggota. Okay, tinggikan anggota. So, rehatkan mangsa, letakkan mangsa dalam keadaan paling selesa. Ice, sediakan tuaman sejuk, kemudian kompres, kita berikan tekanan, so kita berikan balutan. Akhir sekali, tinggikan bahagian yang cedera. Kemudian kita ada krem. Okay, kekejangan otot, krem. Kesakitan yang datang mendadak akibat daripada pengecutan otot secara tiba-tiba. Okay, so kata kunci dia pengecutan otot. Terselia, kata kunci dia adalah untuk tendon ligamen terkoyak. Okay, so biasanya semasa kita bersukan, kita akan krem. Sebab kita menggunakan otot itu berlebihan. Tapi untuk ibu yang mengandung, dia boleh krem pada waktu malam juga. Okay. So, masa kita berenang, kita pun boleh krem dan sebagainya. So, apa yang boleh buat? Kita rehatkan mangsa. Kalau dia berlaku di betis atau paha, ampu kaki, tolak hujung jari ke arah muka secara perlahan. Inilah seperti inilah dalam gambar ni. Dia buat yang sama. Okey, semua action dia sama sebab dia tolakkan jari ke arah muka. Secara perlahan tetapi tegas. Okey, untuk meredakan kekejangan otot. Kemudian kita ada strain. Okey, kita ada strain. Keregangan atau tersalah urat. Okay. So, keregangan ataupun tersalah urat. Di mana pengguna otot itu berlebihan sehingga dia tercedera. Dia boleh terputus. Okay. So, biasanya cara kita mengangkat itu salah. Biasanya cara kita tidur itu salah dan sebagainya. So, otot ataupun tendon kita boleh terkoyak. Okey, boleh terkoyak. So, ini untuk di kaki ya. Di belakang paha. Dia boleh terkoyak. Muscle tear. Otot itu boleh terkoyak. Di belakang kaki.
Kemudian boleh di belakang bahu. Okey, boleh di belakang bahu dan sebagainya. Sakit ditambah cedera, kadang-kadang bengkak, bertambah sakit bila bergerak. Kalau dia berlaku pada bahu, kalau kita kadang-kadang kita nak pusing dan doleh kepala, tidak dapat sebab dia sakit apabila bergerak. So, panduan kita rehat, kita beri tuaman sejuk, balut, kalau dapatlah. Okey, kalau macam bahu tu mungkin tidak dapat balut, tidak dapat tinggikan bahagian itu. So, kita rehatkan dalam keadaan paling selesa. Masih lagi ikut yang peraturan tadi, RICE, R-I-C-E. Rehat, tuaman sejuk, balut, tinggikan. Okay. So, kita pergi kepada kecederaan kepala dan spina. Sebelum itu kita lihat sistem saraf pusat. So, sistem saraf pusat kita terdiri daripada otak dan saraf tunjang. So, saya rasa kita sudah belajar, tidak ada banyak masalah. Fungsi dia memberi koordinasi. Terima mesej, fikir, hantar mesej. Itulah fungsi otak. Okey, memberi tindak balas. Okey, memberi tindak balas terhadap sesuatu rangsangan. Itulah fungsi sistem saraf kita. So, otak dilindungi oleh 5 kepingan tulang. Seperti cikgu bagi tahu tadi, bukan seketul-seketul, tapi dia kepingan. Dan saraf tunjang kita ada 33 ketulan tulang. Kamu boleh sentuh. Untuk siapa-siapa yang kurus, kamu boleh pegang-pegang tulang saraf tunjang kamu, tulang belakang kamu. Oh, sorry. Bukan saraf tunjang, tulang belakang. Saraf tunjang berada di dalam tulang belakang kamu. Okay, nota ini ada sedikit kesilapan. Saraf tunjang itu adalah saraf. Okey. Ini katakan tulang ini adalah tulang belakang. Tulang belakang. Saraf tunjang di dalam tulang belakang. Kamu bayangkan, wire itu, dia ada isi wire, ada luar. So, isi wire itulah yang saraf. Yang luar wire itulah yang tulang belakang. Okay. So, ini yang lebih complicated. Okay, ini yang lebih complicated. Ini yang namanya tulang belakang. 33 ketul. Kamu kira satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan sebagainya. Sampai akhirnya dia masuk ke punggung kita. Tidak dapat kita hitung. Tapi jumlah dia 33. So, apa yang ada di dalam? Saraflah di dalam. Saraf tunjang di dalam tulang belakang kita. So, kalau kita makan ikan, kita patahkan tulang ikan itu, kita akan nampak ada putih-putih di dalam. Itulah saraf tunjang dia. Ikan. Okey, kecederaan kepala mungkin membawa kerosakan kepada otak, saraf spina dan juga kerosakan otot, tisu dan tulang. Pendarahan dalam otak. Kita ada 2 jenis kecederaan otak, terbuka, tertutup. So, dalam gambar aja senang sahaja. Okey, yang ini terbuka sebab kita nampak darah. Ini tertutup. Dia di bawah kulit. Tidak nampak darah, tapi kita nampak dia sudah lebam. Tanda dan gejala luka pada kepala. Kalau kecederaan kepala, dia mesti ada luka. Perubahan bentuk kepala, dia mungkin kembang. Okey, mungkin kembang dan sebagainya. Perubahan tahap kesedaran. So, tahap kesedaran, dia ada 4 jenis tahap kesedaran. Kalau cikgu sekarang, saya sedar diri. Macam mana kamu tahu saya sedar diri? Sebab saya boleh bercakap. So, kalau sedar diri bermaksud saya boleh bernafas, saya boleh ada nadi. Kemudian kita ada tidak sedar diri. Okey, tidak sedar diri, kita ada separuh sedar, kita ada mengantuk. Mengantuk macam kamu mau tidur. Kalau panggil, baru kamu jawab. Tidak panggil, kamu tidak jawab. Okey, itu mengantuk. Kalau separuh sedar, kalau kita tidak entertain dia, dia boleh jadi tidak sedar diri.
So, separuh sedar dia hanya sensitif kepada kesakitan sahaja. Contohnya kita pijit dia. So, dia rasa sakit. So, dia ada reaksi dan sebagainya. So, itu maksudnya perubahan tahap kesedaran. Dia boleh bermula dari sedar diri kepada tidak sedar diri. Okay. Kemudian cecair cerebrospinal fluid CSF mengalir keluar dari telinga dan hidung, termasuk genggaran berlaku. Okay, kalau nampak CSF keluar, termasuk ada genggaran otak berlaku. Anak mata tidak seimbang, ada sebelah saiz besar, sebelah saiz kecil. Penglihatan bertindih, pernafasan berbunyi. Okay, kecerahan kepala. So, apa yang kita buat? So, biasanya kita akan bagi dia collar ini. So, memang kita tidak ada. Okay, memang kita tidak ada dalam fasilitas kita. Memang tidak ada dalam bilik PBSM kita. So, biasanya kita cuba benda ini di dalam ambulans sahaja. So, buat panggilan kecemasan, gunakan several collar, kemudian rawat luka kalau ada. Benarkan pengaliran cecair CSF keluar jika ada. So, tadi kata cecair ini, cecair daripada otak ini kalau sudah mengalir keluar, kita biar dia mengalir keluar. Kita jangan bagi dia mengalir balik. Dia tidak akan mengalir balik. So, cecair ini kalau sudah terkeluar, kita biar dia mengalir keluar saja. Elakkan pergerakan mansa sebab kita tidak tahu test sebenar. Terutamanya kalau mansa itu tidak sedar diri. Sebab kamu tanya, dia tidak dapat jawab. Okay, so patah tulang belakang. Sebenarnya cikgu boleh gabungkan dengan yang tadi. Sebab tadi kita tengok patah tulang rusuk, patah tulang collarbone, patah tulang lengan bawah, lengan atas, okay, siku, kemudian betis, kemudian paha. Nah, patah tulang belakang. Kecerahan ini amat serius yang akan menyebabkan kecerahan saraf tunjang yang boleh mengakibatkan lumpuh. So, ini sangat penting. Dia boleh menyebabkan lumpuh, paralysis. Okay, boleh menyebabkan paralysis. Tanda dan gejala rasa kesakitan pada bahagian yang cedera. Dia mungkin terkencing. Nanti cikgu bagi tahu kenapa dia boleh terkencing. Kecerahan pada saraf tunjang mungkin menyebabkan perasaan lumpuh pada bahagian bawah patah tulang itu. Katakan kalau tulang itu patah di bahagian leher, so yang bahagian di bawah leher itulah akan disconnect. Okay, kamu bayangkan macam komputer. Bayangkan macam kabel tu, dia akan disconnect. Tiba-tiba kita terpotong satu tu, dia akan disconnect. Okay, so bergantung kepada tempat kecederaan, so biasanya akan lumpuh di bawah bahagian yang patah itu. Nah, tanda dan gejala. Nadi cepat, perlahan. Okay, tadi 3 kita sudah lihat. Rasa sangat sakit, kemudian terkencing, kemudian dia rasa lumpuh. Tadi cepat perlahan, posisi padang aneh, tidak dapat gerakan anggota padang. Tidak boleh, tidak ada rasa pada anggota padang. So, ini senang. Bagaimana kita tahu orang itu dia mengalami patah tulang spina atau tidak? Kita buat 2 ujian pengesahan ini. Satu, kalau dia sedar diri, kita suruh dia gerak. Boleh gerak jari tangan, kalau boleh gerak maksudnya okey. Kalau tidak boleh gerak, itu maksudnya masalah. Kedua, kita boleh cubit dia. Okey, di tangan ataupun di kaki. So, walaupun kalau dia tidak sedar diri, kita pun boleh gerak. Sebab kalau sakit mungkin dia ada sedikit reaksi. Kita tahu dia ada reaksi. So, orang yang patah tulang belakang,
dia memang tidak ada rasa apa-apa. Okey, dia tidak ada rasa apa-apa. So, tengok keadaan. Kalau orang ini jatuh dari tingkat 3, barangkali memang dia patah tulang belakang. Cuma berapa CA sahaja. Okey. So, rawatan. Nasihatkan mangsa jangan bergerak. So, sama. Sebab dia di bawah patah tulang, jangan bergerak. 2 maka. Tenangkan mangsa, elakkan rinjatan. 2 maka. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab orang yang patah tulang belakang ini, dia tahu dia. Sebab bila dia baring, dia sedar, dia tidak dapat bergerak, dia rasa risau. Dia rasa sangat risau. Okey, so kerisauan itu boleh menyebabkan, boleh membawa kepada rinjatan. Okey, so jangan gerak, tenangkan dia. Kemudian, jangan gerakkan dia kecuali keadaan menjadi bahaya. Tanah runtuh dan sebagainya. Panggil ambulans. Ikat sekurang-kurangnya 5 helai pembalut. Sekurang-kurang. Selebihnya kita 7. Sebenarnya tadi cikgu sudah cerita. So, sekurang-kurangnya ada 5. 1 di pergelangan kaki. Ini memang boleh ingat. Angka 8. 1 di lutut. Sebab dia sendi. Okay. So, 1 di pinggang. Sebab dia juga sendi. Kemudian 2 lagi di paha dan di dada. So, kita simpan ataupun kita angkut orang yang cedera tulang belakang dengan menggunakan scoop stretcher. So, ini dinamakan scoop stretcher. Ini boleh buka. Kita tidak perlu angkat naik mangsa itu. Apa yang perlu buat, kita buka ini dulu. Atas bawah buka, ini boleh adjust panjang pendek dia. Ikut saiz mangsa. Kemudian dia slip masuk ke kiri ke kanan. Slip masuk di tepi-tepi, dia pasang. Dia pasangkan klip, dia terus angkat. Okay, so ini untuk kepala. Ini adalah yang ini ya. Untuk bahagian kepala. Supaya kepala dia disokong. Okay. So sentiasa periksa nadi dan pernafasan. Pemindahan haruslah dengan usungan yang ditepukan dengan papan yang lebar. So, kalau ada ini memang tidak perlu papan. Memang benda-benda ini, usungan jenis ini boleh digunakan. Okay, jangan bergerak, tenangkan masa. Sebenarnya tidak perlu buat apa-apa. Untuk patah tulang belakang, kita sebagai murid, walaupun saya sebagai cikgu, kita tidak perlu buat apa-apa. Kita temankan dia sahaja. Kita tenangkan dia sahaja cukup. Kita tidak dapat buat apa-apa. Okay? Yang paling penting adalah bahagian leher dia. Sebab kita tidak tahu di mana kecederaannya. Kita mesti jaga leher dia. Kalau bahagian belakang leher yang cedera, habislah tu. Termasuk tangan dia tidak akan bergerak, kaki dia tidak bergerak dan sebagainya. Dia tidak dapat kawal perak dia dan sebagainya. So itulah kita kena hold betul-betul kepala dia. Tengok kalau kita pusing pun, orang ini, dia khas untuk jaga kepala dia sahaja. Supaya nampak kembas. Okay. So, ini cikgu sengaja ambil gambar dia saja. Urutan dia tidak betul. Ini nombor 1. Pergelangan kaki ya. Salah ikat ya. Nombor 2 pada lutut. Nombor 3 pada paha. Okey, pada paha. Nombor 4 pada pinggang dia. Nombor 5 pada dada dia ataupun di bawah ketiak. Kemudian nombor 6 di antara pergelangan kaki dengan lutut.
7 di antara lutut dengan paha. Kemudian ikatan semua dibuat di sebelah kiri, termasuk dia kanan patah. Okay, ya? So, patah tulang spina ataupun patah tulang belakang sangat serius. Kita tidak dapat buat apa-apa dan kita jangan buat apa-apa. Okay, kita jangan buat apa-apa dan kita jangan suruh orang buat. Ya. Kita pergi topik terakhir untuk khusus 3 sahaja, khusus 2 belum habis. Kecerahan terbakar dan meletup. Okay. Biasanya murid akan keliru. Apakah itu terbakar? Apakah itu meletup? 烧伤跟烫伤。Kecerahan tisu yang disebabkan oleh haba panas terlampau sejuk. Mungkin ada yang kali pertama lihat kenapa terlampau sejuk. Nanti kita lihat. Bahan kimia, radiasi. Radiasi itu maksudnya sinaran. Okey, sinaran. So, bahan-bahan ini boleh menyebabkan terjadinya terbakar ataupun meletup. Okey. Ini jenis-jenis dia. Okey, ini jenis-jenis dia. Pertama, disebabkan haba kering. Kita katakan dia terbakar. Terbakar adalah disebabkan haba kering. Seperti nyalaan api, sentuhan objek panas, keseran. So, kata kunci dia kering, kanda. Okay, kanda. Dia adalah terbakar. Kedua, haba basah. 是的 meletup, 烫伤. Uap panas, air panas, cecair panas, minyak panas. So, basah. Maksud dia mesti berair. Okay, mesti berair. Nombor 3, disebabkan renjatan elektrik. Hangus. So, biasalah arus voltan tinggi. Kalau voltan rendah, tidak ada kesan. Okay, voltan rendah tidak ada kesan. So, voltan tinggi, dia memang banyak kesan. Terakhir sekali, dia boleh disebabkan petir kilat, disempa kilat. Okay, ataupun petir. So, ini ada di bawah terbakar. Kenapa terbakar? Sebab dia haba kering. Okay, bagaimana bahan kimia korosif? Bahan kimia korosif, asid, alkali yang pekat, bahan kimia lain dari perumahan, dari perindustrian. So, adakah dia terbakar ataupun meletup? So, kamu jawab sendiri ya, sebab cikgu tidak nampak kamu. Kamu jawab sendiri. Cikgu ulang. Terkena bahan kimia korosif itu di bawah terbakar atau meletup. Jawapannya terbakar. So, mesti ada ramai yang akan tanya, kenapa cikgu? Dia air bah. Asid itu air bah. Tahu apa itu asid ya? pH kurang dari 7. Alkali pH lebih dari 7. Itu dua bahan. So, walaupun dia adalah cecair, tapi kesan dia seperti kesan terbakar. Bermaksud, kuasa pengakisan dia sangat tinggi. Radiasi maksudnya sinaran, 辐射或者是照射 sinaran.
So, sinaran matahari, radioactive substance, spotlight. Spotlight itu ada yang sangat hangat. Okay, sangat hangat. Kalau kita mendekati, kita boleh mendapat apa? Kita boleh dapat terbakar. Kesan terbakar. Akhir sekali, terlampau sejuk. Frostbite. So, bayangkan orang di negara barat. Okay, di negara barat, so memang mereka sejuk. So, manakah bahagian-bahagian yang biasanya akan terkena dengan frostbite? So, hujung jari tangan, hujung jari kaki. Hidung, telinga. Okay, so bahagian-bahagian ini boleh mendapat masalah yang dinamakan frostbite. Okay, so frostbite. So boleh beza. So frostbite ini adalah di bawah terbakar. Dia seperti terbakar, dia ada dibahagi kepada tahap 1, tahap 2, tahap 3 juga. Sama seperti terbakar. So frostbite adalah di bawah terbakar. Melecur hanya ada satu sahaja, yaitu melalui wap panas, cecair panas, minyak panas. Yang lain adalah di bawah terbakar. Satu persoalan untuk renungan bersama. Kalau kita buat barbecue, salah satu arang kayu itu terkeluar dan kita terpijak. Rasa-rasanya itu terbakar akan melecur. Ulang suara. Kita buat barbecue dan tiba-tiba arang kayu itu terkeluar. Dan kaki kita terpijak atas arang kayu itu. Rasa-rasanya itu adalah terbakar ataupun melecur. So, kamu jawab sendiri ya. Okey, kamu jawab sendiri. So, apakah ciri-ciri melecur, apakah ciri-ciri terbakar? Okey, sroto dan fungsi kulit. So, sebab kita sekarang belajar terbakar melecur, so sebelumnya kita perlu tahu sroto kita. Kulit kita dibahagi kepada 3. Epidermis, dermis, endodermis. Ataupun dia dinamakan hipodermis. So, epidermis, dermis dan hipodermis. Ataupun endodermis. So, epidermis paling luar. Lapisan paling luar yang kita nampak ni. Itulah epidermis. Dermis di tengah-tengah. Di tengah-tengah. So, kendian putih yang mengalami kelenjar peluh. Endodermic or hypodermic, saluran darah tisu lemah. So, ada di gambar aja. So, ini 1, 2, 3. So, kenapa kita perlu tahu kulit? Sebab kita perlu tahu fungsi kulit. So, dia ada 3 bahagian. So, apakah fungsi dia? Melindungi organ tubuh badan daripada mikroorganisme dan ancaman lain. So, that's why seluruh badan kita diliputi oleh kulit. Mengawal suhu badan. Berapa suhu badan kita? 36.9. So, kita round up, kita katakan dia 37 darjah Celsius. 36.9 sebenarnya. Okay. Pengawalan saraf. So, dia ada banyak reseptor. Reseptor sejuk, reseptor panas dan sebagainya. Dia ada banyak reseptor. So, fungsi dia untuk pengawalan saraf. Penghasilan vitamin D. Kemudian dia adalah sebagai organ pertumbuhan untuk air, garam dan urea. So, budak-budak sekolah, kalau kamu belajar excretion, okay, sistem pertumbuhan, kamu memang sudah belajar bahagian ini. Kulit adalah organ yang terbesar.
yang membantu menghasilkan urea, menghasilkan garam. Okay? Untuk dibebaskan. So, itu adalah fungsi kulit. Now, tahap 1, first degree burn. Okay, first degree burn. Kita tahu struktur kulit, kita tahu fungsi kulit. Nah, kita tengok jenis-jenis atau tahap terbakar. Tahap 1, first degree. Kecederaan di permukaan kulit sahaja. Hanya melibatkan bahagian epidermis. So, tanda dia sakit. Lagi sakit. Bayangkan ini terbakar. Disebabkan haba kering. Sakit. Bahagian yang cedera menjadi kemerahan. Pengkat sensitif. So, bayangkan tempat yang merah-merah ini dia sensitif. Tekan saja, uyuk, dia sakit. Okay? So, hanya luar saja, epidermis saja. Luar saja. Cedera. Lain masih okey. Dia hanya luar ini saja yang cedera. So, dia merah-merah, sakit. Tahap 2, second degree burn. Okay, second degree burn. Keadaan pertengahan. Intermediate. Okay, intermediate sederhana. Melibatkan bahagian epidermis dan dermis. So, dua bahagian. Epidermis kena, dermis kena. Tanda gejala sangat sakit. Bukan sahaja sakit, tapi dia sangat sakit. Pengkat. Kulit menjadi merah dan lebuk akan muncul. Blister, 水泡. Okey, ini yang lebuk. Boleh kita cucuk? Tidak boleh. Kalau ikut sini memang tidak boleh. Okey, memang tidak boleh. So, second degree. First degree hanya epidermis. Second degree epidermis dan dermis. So, kamu tengok tangannya. So, sampai 2 lapisan terkena. Kemudian kita pergi third degree burn. Ini lagi teruk. Tengok sudah jadi hangus. Okey, sudah jadi hangus. Semua lapisan kulit terbakar. Termasuklah otot, saraf, kelenjar. Semua terbakar. Kita panggil dia deep burn. Deep maksudnya dalam, mendalam, keseluruhan, penuh. Kecederaan penuh. Habis. Mangsa tidak atau kurang rasa sakit. Kamu tengok tangan dia sudah macam ini. Kamu tengok bahagian ini. Bukan saja nombor 1, nombor 2, tapi nombor 3. Semua sekali hancur. Kurang sakit. Tidak sakit. Kebas. Kenapa? Kemusnahan sel, kemusnahan penghujung saraf. Okay, pain receptor tidak ada lagi. Core receptor tidak ada lagi. Heat receptor tidak ada lagi. Semua receptor tidak ada. So, dia tidak ada rasa. Kawasan yang terlibat kelihatan hangus dan bertumpuk putih. Okey, bertumpuk putih. So, tesai kamu tengok tangan dia putih-putih. Tak ada hangus, bau hangus. Sudah masak. So, kalau sudah sebegini, memang sudah matilah. Tidak ada chance lagi. Okey. So, kita jaga kita. Kali impas. So, first degree, merah-merah saja. So, dia sini. Second degree, permukaan 1 dan permukaan 2. So, ada luka. Third degree, sampai hujung ke bawah. Third degree burn. Okay. Nah, akibat daripada terbakar, kalau kita kena terbakar, apa yang terjadi? So, first, renjatan. Kita takut. Katakan, badan saya terbakar. Kalau belakang badan saya macam orang di dalam kamar terbakar, saya memang takut. Takut apa? Saya takut mati. Okey?
kehilangan cecair badan, air. Okey, air boleh hilang, plasma boleh hilang dan sebagainya. Jangkitan kuman, sebab bahagian kulit itu terdedah. Epidermis sudah habis. So, dermis itu terdedah. Epidermis, dermis sudah tidak ada. So, hypodermis itu terdedah. So, dia menyebabkan jangkitan kuman. Akhir sekali, karbon dioksida berlebihan dalam darah. Sebab pembakaran itu membebaskan karbon dioksida. So, itulah karbon dioksida itu akan bertambah. Nah, rawatan untuk terbakar melecur, kita ingat ini. 3P, 3C. Okay, 3P, 3C. So, kalau kita belajar CPR, kita belajar APC. Yang sekarang tidak belajar A, dia belajar P dengan C sahaja. So, rawatan untuk terbakar melecur, okay. Burning stop. Kalau kes terbakar, pastikan dia sudah padam. Okay, itu adalah P pertama. Burning stop. Padam api. P kedua, breathing maintain. Periksa keadaan pernafasan mangsa. Cek nafas dia. Setiap 2 minit. Okay. Nombor 3, body examine. Periksa tahap terbakar. Adakah dia tahap 1 sahaja? Kalau tahap 1 apa dia? Epidermis sahaja. Adakah dia tahap 2? Apa yang ada? Kemudian tahap terbakar. Kalau dia tahap kedua, apa yang kita nak buat? Dan tahap 3, apa kita nak buat? 3C, hold, cover, carry. Hold. Kita sejukkan. Macam mana sejuk? Kalau kita tengok kapal raja, dia gunakan air. So, kita boleh cuci di bawah air yang mengalir. Kalau tidak ada air purified di tepi, macam mana? Kita guna kompor air. Mana-mana yang ada. Okay? So, cool. Cover, tutup. Tutup apa? Tutup bahagian yang terbakar. Okay? Tutup bahagian yang terbakar. Kenapa perlu tutup? Sebab bahagian yang terbakar, so, kalau terkena angin, dia sangat-sangat sakit. Kemudian carry, hantar mangsa ke hospital dengan segera. Setiap satu kita mesti kata hantar mangsa ke hospital dengan segera. So, kita pun boleh rawat untuk menjatang. Baringkan mangsa, tinggikan kaki, longgarkan pakaian, selimutkan mangsa. Dan berikan kata-kata semangat kepada mangsa. Okay, 3P dan 3C ya. Ingat. Oh, ini yang saya masukkan, kita cucikan di bawah air. 10 hingga 20 minit. Atau sehingga rasa terbakar itu tidak ada. Tapi kalau dia tahap 3, tak payah sudah. Tahap 2 tu kena tengok keadaan. Tahap 2 pun kena tengok keadaan. Tahap 1 confirm memang perlu pakai cuci. So, tahap 2 kena tengok keadaan. Sebab takut air itu juga membawa kepada kesakitan bila air mengalir. Okay, tahap 3 memang tidak boleh. Tidak perlu, bukan tidak boleh. Now, tanggalkan jam tangan, cincin, gelandangan atau sebarang perhiasan. Okay, perhiasan pada anggota yang cedera sebelum ianya membengkak. So, kalau ada cincin, kena buka. Kalau tidak, jari ini nanti akan bengkak. Tidak dapat buka. Terpaksa potong pakai ombak. Okay, so lepas itu barulah kita balut. Balut dengan cara yang betul. Akhir sekali, hantar mangsa ke hospital dengan segera.
Okey, hantar mangsa ke hospital dengan segera. Boleh, ha? So, bahagian saya sudah hampir siap. Ada beberapa slide lagi, kita habiskan dulu. So, rawatan kecemasan untuk kebakaran tahap 3. Katakan kita jumpa seseorang yang kena third degree burn. Okey, kena third degree burn, kalau kita tengok gambar aja tangan ini. Okey. Bahagian lain okey, cuma bahagian ini saja putih-putih ini. So, ini adalah third degree. Maksud sebenarnya dia tidak ada rasa sudah. Segera panggilkan ambulans. Kenapa? Kalau kita dapat awalkan, kita panggil ambulans, kita boleh awalkan serah tanggungjawab kepada pihak hospital. Padam api dengan air atau selimutkan mangsa. Tertinggal 1A. Periksa keadaan mangsa, primary survey, tengok sekitar selalu, dari kepala sampai ke hujung jari kaki. Periksa ABC, secondary survey. Sama ada dia masih bernyawa. A for airway, B for breathing, C for circulation. Tutupkan bahagian terbakar dengan kain bersih. Kita boleh tutup dengan cadar ataupun tuala. Okey, bahagian terbakar dengan kain yang bersih. So, sebab kalau kita tidak tutup, terkena angin yang memang sakit. Okey, dia akan sakit. Berikan sedikit air, sekerat yang boleh atau minuman dehidrasi. Ini kalau kita confirm dia tidak ada. Okey. Kalau dia tidak ada renjatan, so, 快点的，一点。 kalau tidak ada renjatan, kita bagi dia sedikit air yang dicampur dengan garam. So, natrium klorida, kalium klorida itu adalah nama garam. So, rawatan untuk renjatan, sama lagi, baringkan mangsa, tinggikan kaki, longgarkan pakaian, selimutkan mangsa, tenangkan mangsa. So, jika mangsa tidak sedar diri, bersedia untuk CPR. Kalau dia tidak ada nafas, tidak ada nadi. Hantar mangsa ke hospital dengan segera. Okay, so tidak banyak buat. Buat biasa saja, tutup saja. Jangan cuci ya. Kalau sudah third degree itu jangan cuci. Nah, rawatan terbakar kimia. Bersihkan bahan-bahan kimia dari kulit. Katakan kita terkena sesuatu yang korosif pada badan kita. So, tanggalkan, coba bersihkan dulu. Tanggalkan kain, barang-barang kemas semasa mencuci dengan air yang mengalir. Kalau terkena baju, baju kena buka. Okay, terkena tangan, cincin kena buka, jam kena buka sebelum dia kembang. Jangan gunakan air yang laju sebab dia sakit. Kemudian buangkan bahan kimia yang terlekat, hubungi hospital. Hantar mangsa ke hospital dengan segera. Okay. So, ingat, jangan buang benda-benda yang terlekat pada kulit yang terbakar. Sebelum dia meresap, cepat-cepat kena buka. Okay, contoh, terkena asid. Sama ambil botol reagen itu, tertumpah. So, sebelum dia mengakis, so, cepat-cepat kena buka. Tapi bila dia sudah mengakis, baju saya sudah melekat, jangan tercabut satu-satu. Sangat-sangat sakit. Tapi dia sampai hospital memang dia akan cabut. Tapi kita jangan cabut. Dia orang hospital yang cabut. Okey. Kedua, jangan bubur lemak. Minyak, kopi, susu, Colgate dan sebagainya. So, kalau orang dulu-dulu bila kita sudah kena terbakar melecur, dia cepat-cepat bawa Colgate dan sebagainya. Cuba bubur di situ. So, kalau bubur benda-benda yang berminyak itu apa yang berlaku? Di permukaan itu, seronok, sejuk. Okey. Tapi di bawah dia hangat. Macam api, dia masih lagi berbara. Ini berkasih dia minyak lagi kuat tu api.
So, tidak boleh. Okay. So, jangan pupuk kapas pada kulit yang terbakar. Kalau itu kes terbakar, jangan guna kapas. Guna kain kasar. Kenapa tidak boleh kapas? Satu, dia melekat. Kalau melekat, kita nak cabut, itu yang sakit. Tidak boleh. Jangan gunakan plaster untuk rawatan luka terbakar. Sama juga. Jangan lekat dengan plaster. Kalau lekat dengan plaster, bila sampai hospital nak buka, sangat sakit. Dan jangan pecahkan gelembung. Kalau ikut, memang tidak boleh pecahkan gelembung. Kamu tanya memang tidak boleh. Tapi kalau tidak pecahkan, dia memang sangat sakit. Okay, so kalau ikut memang tidak boleh. Tapi kalau memang kita nak pecahkan, okay, kalau kita memang nak pecahkan, dia memang ada cara dia. Okay, katakan kita nak pecahkan gelembung tu. Sekejap. Okey, katakan memang kita nak pecahkan gelembung. Macam mana? Apa cara dia? Kita jangan bawa gunting terus gunting. Ataupun kita jangan terus cucuk di atas ini saja. So, alasan dia tidak boleh pecahkan gelembung sebab dia tidak mahu jangkitan kuman. Okey, tidak mahu jangkitan kuman. So, tapi bayangkan kulit kita besar dan dia kembang, ada air di dalam, memang sangat-sangat sakit. Kalau kita biarkan dia, memang dia akan pecah. Okey, dia memang akan pecah juga. So, untuk elakkan sakit, kalau betul-betul kita nak buang gelembung ini, kita ambil jarum yang bersih. Kita hanya buat lubang di sini saja. Satu lubang di sini. Satu lubang di sini. Dua lubang cukup. Tidak boleh cucuk sampai berbuluh-buluh. Tidak boleh. Satu di bawah, di sebelah kiri. Satu di sebelah kanan. Ambil tisu paper, tekan. Memang dia lepas. So, cara ini boleh selama sedikit. Kenapa? Sebab bila kulit ini sudah ke bawah, dia boleh tutup lubang itu. Tapi kalau ikut, memang tidak boleh. Tapi kalau memang kita masih nak pecahkan dia, kita kena tekan dari sisi. Okay, kita tekan dari sisi. So, kita teruskan. Okay, peraturan 9. Rules or 9. Peraturan 9. Kita sudah tahu terbakar disebabkan haba kering. Melecur disebabkan haba basah. Kecuali asid alkali itu adalah terbakar sebab dia macam kesan terbakar. Kecuali okay, yang tadi yang terlampau sejuk itu adalah terbakar. Okay, terbakar. Kesan seperti terbakar. Frostbite. Orang yang di tempat yang sejuk itu biasanya hujung jari tangan dia, hujung jari kaki dan sebagainya. Okey, dia terlalu sejuk dia akan mati ya. Okey, bahagian itu akan mati. So, rules of 9. Cara mengukur peratus bahagian terbakar, melecur dan menggunakan kaedah 9. Bahagian muka 9%. Kalau muka kita terbakar, bermaksud 9% bahagian badan kita terbakar. Anggota atas, tangan kiri kanan 9%, 9%. Kiri 9%, kanan 9%, 18. Anggota, bahagian dada, depan belakang, dada sumbu, depan 9, belakang 9. Dada saja, oh. So, perut atau abdomen, itu lain, 9. Okey, abdomen, depan 9, belakang bahagian punggung 9. Anggota bawah, kiri 9, kanan 9, di depan sahaja. Kemudian, anggota bawah di belakang
Untuk kaki kiri belakang, kaki kanan belakang 9%, 9%. Kemudian bahagian kemaluan kita 1%. Jumlah dia 100%. Kenapa kita perlu tahu percentage ini, peratusan ini? Sebab kita perlu tahu peratus bahaya untuk kanak-kanak dan dewasa. So, peratus bahaya untuk kanak-kanak 10% dan ke atas. Kanak-kanak kalau sudah ada terbakar 10% dan ke atas, itu dinamakan bahaya. Bukan bermaksud yang kurang dari 10 itu tidak bahaya, bahaya juga. Tapi yang 10 dan ke atas itu memang sudah confirm dalam keadaan bahaya. Dewasa 15% dan ke atas memang dalam keadaan bahaya. Okay, so kita tengok apa penerangan di bawah. Setiap kecederaan yang berpunca dari terbakar dan melecur yang lebih 2 hingga 3 cm, 1 inci ya, garis pusat memerlukan rawatan perubatan. Tak perlu sampai 9% pun dia memerlukan rawatan perubatan. Yang di sini kata bahaya, bermaksud dia mungkin meninggal. Okey, bermaksud kalau pusat dia lebih kurang 1 inci saiz dia, bermaksud kita perlu jumpa doktor. Tidak pergi hospital pun sekurang-kurangnya pergi satu Malaysia. Okey, so ini peraturan 9, rules of 9. Okey, rules of 9. Oh, bahaya. Keadaan-keadaan sedemikian dianggap sebagai yang bahaya dan kita perlu dapat panduan lanjut. So, bahagian terbakar seluas tapak tangan atau lebih. Oh, itu lagi susah. Tadi cuma 1 inci, kita pun sudah jumpa perubatan. Sekarang kata terbakar seluas tapak tangan atau lebih. Terbakar di bahagian muka atau tangannya. Ataupun keadaan yang ada tanda-tanda akhir. Demam. Okey, demam bermaksud ada jangkitan kuman. Kulit terbakar mula berbau. Okey, kulit terbakar mula berbau. Nanah keluar dari bahagian terbakar. Nanah dia ada cecair di dalam, okey, yang berbau itu. Mengantuk, keliru, tidak sedar diri. Ini bermaksud perubahan tahap kesedaran. Kalau ada jumpa keadaan-keadaan sedemikian, bermaksud dia perlu panduan lanjut. Bermaksud walaupun kita sudah jumpa doktor dan kita sudah balik, tapi kalau sebelah malam kita ada perkara-perkara sedemikian ini berlaku, kita kena hantar lagi ke hospital. Okey, walaupun sudah jumpa pada siang hari. Okey. So, saya rasa setakat ini saja untuk perkongsian hari ini. Okey. Untuk perkongsian hari ini. So, ada persoalan, cikgu terbuka kepada mana-mana. So, murid, sila minta cikgu kamu tolong tanyakan soalan dalam Google Meet supaya cikgu boleh jawab. Cikgu cuba jawab. Ada soalan cikgu-cikgu? Ada apa-apa nak tanya cikgu? Saya share yang kehadiran dulu, link kehadiran. Lepas itu cikgu forward kepada murid saja. Okey, cikgu forward kepada murid. Yang bukan PBSM, dia boleh lihat video ini. Bukan video. Dia boleh lihat khusus, tapi tak perlu isi untuk kehadiran kita. Okey, tak perlu isi kehadiran. So
So cikgu ini adalah kehadiran yang guna laptop kamu boleh klik terus isi. Okay. Saya forward satu untuk MRC Group. Okay, so terima kasih sebab Mr. E yang tolong buat ini. Okay, Mr. E yang tolong buat. So, saya pun masuk satu untuk grup saya. Ada soalan? Apakah ini ada soalan? Jika tidak ada soalan, ada soalan? So mohon guru penasihat, guru penasihat yang share link kehadiran kepada murid yang ikut di Facebook. Sebab kalau kita sudah post dekat Facebook, takut nanti orang lain yang masuk tu, dia pun klik link itu, dia pun daftar untuk kehadiran. So saya rasa setiap sekolah kita ada grup masing-masing. So cikgu boleh share dengan murid lah. Cikgu boleh share dengan murid. So kalau memang hari ini tidak dapat isi pun tidak apa. So kita buat dekat Facebook, termasuk yang murid yang tidak dapat ikut sebab ada sekolah yang katakan mungkin ada exam. So lepas ini mereka masih boleh tengok semula. Tengok semula. Kehadiran mungkin saya akan ambil sehingga hari Isnin, malam hari Isnin. So kehadiran saya ambil sehingga malam hari Isnin. Termasuk lepas hari ini, esok murid yang belum sempat lihat masih boleh lihat, dia masih boleh isi kehadiran. Sebab khusus pertama kita ada 600 lebih orang. Yang pertama hari itu ada 600 lebih. Khusus yang kedua minggu lepas hanya ada 306 sahaja. 306. Hari ini kalau ikut yang daftar ada 200 lebih. So tidak tahu kita terbuka sehingga hari Isnin, malam hari Isnin. So sebab alam-alam masa cikgu pun tidak mahu sambung untuk yang khusus dua. Masa tinggal 4 minit sahaja. Ada soalan nak tanya? Bahan khusus saya akan PowerPoint saya akan letak dalam grup guru penasihat. So guru penasihat yang share kepada murid ataupun guru penasihat bila COVID ini sudah okey, mungkin cikgu boleh ajar semula kepada murid ataupun macam mana. Saya akan letak dalam grup. Cikgu Helena ada dekat dalam grup MRC kah? Atau dalam grup ini kah? Sebab ini grup untuk semua guru penasihat, sedangkan ini ada 66 orang. Ini tidak semestinya setiap sekolah hanya seorang guru. Kita boleh semua guru penasihat sekolah masuk pun tidak ada masalah. So ini untuk kita buat perbincangan, ini untuk kita buat sharing. So nanti saya akan masukkan PowerPoint di sini sebab PowerPoint untuk khusus satu, Melenting pun ada share di sini. So PowerPoint untuk khusus dua minggu lepas saya pun ada share di sini. Ini sebelah hari bulan saya sudah share. Selepas ceramah saya share. Nanti ceramah saya akan share lagi. So video khusus dua, video khusus dua, video khusus tiga. Untuk video palutan itu nanti saya akan cuba letakkan dia dalam YouTube itu. Saya akan bagi link lah. Saya akan bagi link. So minta Cikgu Helena. So kalau cikgu tidak ada dalam grup MRC, mana-mana cikgu yang ikut. Kalau kamu guru PBSM, kalau kamu bukan guru PBSM tak perlu. Kalau cikgu adalah guru PBSM, cikgu boleh masuk grup ini. Kalau tidak ada, minta cikgu yang ada dalam grup, cuba bagi tahu nama ataupun nombor telefon, nanti saya tolong masuk. Saya tolong masuk. So kalau tidak ada persoalan, saya rasa itu saja untuk hari ini. So itulah